Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ditugaskan kepada semua para pendidik untuk tim Hartimuni untuk sama-sama kita bagi pendedahan kepada para pelajar dan para ibu bapa yang di rumah yang kita tak nak tinggalkan sesi pembelajaran kita walaupun kita dalam keadaan yang dikawal pergerakan. So, sekarang hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kelas FAFA online yang ditugaskan kepada setiap guru. Okey, video ni akan ditujukan kepada umum, boleh ditonton oleh para pelajar, para guru-guru, juga para ibu bapa dan luar daripada skop pengajaran pun boleh. Termasuklah orang-orang yang ada kesempatan untuk mendengar ataupun yang luar daripada perbincangan ataupun luar daripada Hartimuni pun amat-amat dialu-alukan. So hari ini berkenaan dengan PAFA, kita tak bicara topik yang terlalu berat. PAFA ni adalah asas fardu ain. So apa yang kita nak tahu berkenaan dengan fardu ain ni simple. Fardu ain apa yang kita buat setiap hari, benda yang kita wajib buat, benda yang kita penting untuk kita tahu dan perlu kita amalkan sebagai seorang Muslim. So hari ni seperti yang kita maklum, kerajaan telah mengumumkan kawalan pergerakan untuk kita mengawal pergerakan kita untuk keluar daripada rumah. So kita ambil inisiatif ini untuk kepada ibu bapa yang concern terhadap sesi pembelajaran anak, kita sama-sama bagi pendedahan berkenaan dengan PAFA. So tajuk yang saya nak sentuh hari ini, tajuk yang biasa didengar oleh orang lain juga, berkenaan dengan rukun solat. So tujuan kita buat PAFA online ni adalah untuk kita sama-sama grab walaupun kita dalam keadaan yang bercuti, kita masih lagi bagi sumbangan kepada masyarakat, bagi sumbangan kepada anak-anak didik kita, terutamanya kepada pelajar-pelajar Hartimuni itu sendiri. Dan juga amat digalakkan untuk kepada parents kawal pergerakan anak tu, sama-sama kita duduk di rumah dan kita mendengar sesi pembelajaran anak dan bantu sesi pembelajaran anak. Sebelum ni kita hantar anak, kita just tahu nak result, kita just nak tahu perkembangan anak kita. So dengan hikmah yang berlaku sekarang ni, supaya kita sama-sama alert dengan sesi pembelajaran kita, sama ada kita menghantar anak di sekolah ataupun anak kita berada di rumah. So pertama sekali, topik yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan rukun solat. Bila kita sebut berkenaan dengan rukun solat, bukan sahaja para pelajar kita yang kadang-kadang tu keliru. So kadang-kadang tu kita yang dah dewasa pun kita tak tahu apa itu rukun. Kadang-kadang tu rukun ni banyak didengar oleh pengisytilahan lain. Rukun negara, rukun Islam, mana lagi rukun iman. Ada juga yang kita dengar rukun tetangga, kan? So dekat sini kita nak sentuh berkenaan dengan rukun solat. Okey. Apa yang disebut dengan rukun solat? Rukun solat ni adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau kita tinggal, dia menjadi amalan yang sia-sia, yang tidak sah, yang tidak diterima. So apa yang penting sangat rukun ni? So pertama kali kita akan bicara berkenaan dengan rukun. Apa itu rukun? Dalam kitab dia disebut arkanu. Yang ni kita nak sentuhlah arkanu ni. So kita akan sebut rukun. Apa itu rukun? Rukun ni dalam bahasa Melayu yang boleh kita faham, dalam pengisytilahan yang lebih tinggi, so kita dapat rongkaikan rukun ni adalah asas ataupun
dasar. Kadang kalau kita terang kat murid-murid, apa itu asas, apa itu dasar, sama juga dengan rukun. Apa itu rukun? So kita kecilkan skop tu lagi. Kita bagi dia mungkin ni peristilahan yang lebih tinggi, prinsip. Kita kecilkan skop. Rukun itu adalah tiang, dan juga rukun ni adalah juga pokok. Dan arkanu tu juga adalah teras. Banyak pengistilahan yang untuk kita lebih faham berkenaan dengan rukun dan juga sendi. Bila saya dah tuliskan berkenaan dengan rukun ni, boleh kita dapat rungkaikan berkenaan dengan rukun tu. Apa itu rukun? Apa itu yang dinamakan principle? Apa itu yang dinamakan asas? So asas ni adalah nadi kepada sesuatu benda. So rukun tu banyak dikaitkan rukun solat. So rukun tu adalah nadi kepada solat. Apa itu rukun tetangga? So itu adalah dasar kepada pertubuhan tetangga itu sendiri. Apa itu rukun? Apa itu rukun iman? Rukun iman tu adalah teras yang kita wujudkan asas kepada iman tu. Macam mana kita nak faham iman tu? Kita kena faham apa itu rukun. Rukun yang kita bicara hari ini adalah berkenaan dengan dasar, foundation, nadi. Iaitu kalau tak ada rukun ni, so takkan jadi pengistilahan yang lain. Okey, itu kita bicara berkenaan dengan rukun. Rukun faham Berkenaan dengan rukun ni adalah rukun ni benda yang utama, benda yang asas, benda yang principle, foundation, benda sendi, nadi. So benda ni yang kita perlu terapkan. So kita tak sentuh berkenaan dengan sunat solat. Itu nanti akan disentuhkan pada topik-topik yang lain. So hari ni kita akan berbicara berkenaan dengan rukun sahaja. Apa itu yang dipegang oleh solat tu? Apa yang kita tahu? Bila kita nak cakap dengan murid-murid ni, rukun ni adalah tiang. Tiang yang dibina, contoh rumah. Atap rumah tu, okey, dia takkan tertubuh, takkan terbina melalui tanpa tiang-tiang. So rukun ni yang memegangkan solat. So inilah rukun yang kita bina, inilah rukun yang kita tubuh, inilah rukun yang kita laksanakan, inilah rukun yang kita nak sempurnakan. Selagi ada kerompongan di rukun, selagi itulah kita punya pelaksanaan tidak sempurna. So di sini kita nak bagi tahu yang rukun tu adalah sesuatu benda yang asas dalam perbentukan solat itu. Okey, berkenaan dengan rukun. Apa yang pelajar-pelajar boleh sebut lagi berkenaan dengan rukun? So kita boleh keluarkan. Rukun ni adalah ada yang terdapat kepada rukun Islam. So Islam tu akan terbentuk kepada beberapa rukun. Rukun yang lain adalah rukun iman. So iman tu terbentuk kepada beberapa rukun iman yang tu. So yang lain adalah rukun solat yang kita nak bicara pada hari ini. Banyak lagi rukun. So benda-benda yang penting dia terkandung di bawah subtopik rukun. Apa lagi? Supaya perbincangan kita lebih panjang, kita ada rukun negara. Rukun negara. So negara tu terbentuk oleh foundation inilah rukun. Kalau tak ada rukun, kita akan tak melaksanakan apa yang dikatakan negara tu. So kita meletakkan undang-undang kepada negara tu. So yang lain adalah terbentuknya rukun tetangga dan sebagainya. Itu yang kita nak bicara supaya pelajar boleh faham apa itu rukun, apa itu yang dinamakan asas kepada solat tu. So kalau tak ada asas, tak ada lah yang kita cakap sunat, makruh solat, dan syarat sah, syarat sunat dan sebagainya. So hari ni kita memang nak berbicara berkenaan dengan
topik yang sangat penting. Okey, itu berkenaan dengan rukun. Apa itu solat? Okey. Solat ni adalah perbuatan tertentu untuk melaksanakan rukun-rukun ni. Dalam rukun-rukun ni lah kita melaksanakan solat. Macam mana? Okey, Ustaz akan bahagikan kepada tiga bahagian rukun. Dalam solat dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Okey, apa yang disebut dengan rukun qalbi? Qalbi ni adalah hati. Qauli adalah perkataan ataupun bacaan. Fi'li ni adalah pergerakan ataupun perbuatan. Okey, rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian. Qalbi, qauli, fi'li. So, supaya kita lebih tahu, supaya kita lebih cakna berkenaan dengan rukun, rukun ni dalam solat yang wajib kita laksanakan ada 13. Ada 13 rukun. So 13 ni akan terbahagi ke dalam rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. So kita akan pecahkan setiap rukun tu menjadi 13. Okey. Yang pertama, rukun qalbi. Apa yang kita laksanakan rukun di dalam hati? Sebagai contoh, yang pertama adalah rukun yang pertama adalah niat. Niat ni adalah rukun qalbi. Okey, bila kita nak sebut pasal niat ni ramai yang salah anggap berkenaan dengan niat. Niat ni adalah sesuatu yang terlintas di dalam hati, bukannya sesuatu yang benda kita lafaz. Apa yang kita lafaz tu adalah untuk kita menetapkan hati kita. So, niat itu adalah cukup sekadar kita melintaskan niat kita. Ni aku nak solat Zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Yang kita sering ajar kepada kita punya anak, kita punya pelajar adalah lafaz niat untuk dia menetapkan niat tu. So, di mana rukun ni adalah niat saja. Kalau kita tak melafazkan niat tu, kita tak melafazkan nawai usolli fardu, tak mengapa. At least kita menyampaikan niat kita, lintaskan di dalam hati kita supaya kita tahu, kita sedar yang bahawa kita tu sedang melakukan solat. So bila mana ada isu lah berkenaan dengan niat ni, ramai yang pelajar keliru. Oh, niat ni mestilah kena baca usolli. Bila kita nak puasa mestilah kita kena baca niat puasa tu sebagainya. So niat ni dia tak subjektif yang kita kena melafazkan. Sesuatu benda yang niat ni dia terlintas dalam hati. So tak perlu kita just nak melafazkan. Kalau anak kita tak boleh melafazkan untuk solat, tak mengapa. At least dia sedar dan dia tu dalam keadaan yang dia tahu yang dia tu nak solat. So ini berkenaan dengan niat. Niat yang ramai pelajar keliru, lafaz dengan niat. Lafaz tu dia adalah kepada sunat. Sunat yang untuk kita melaksanakan rukun tu. So niat ni adalah yang rukunnya adalah kita sampaikan kepada dalam hati kita bahawa kita sedar yang kita tu nak solat. Cukup sekadar ada perbahasan yang mengatakan cukup sekadar kita tahu yang aku ni nak solat. Just kita boleh meneruskan solat kita.
So kita kena tetapkan hati kita, aku nak solat Zuhur 4 rakaat, ngikut imam ke, solat persendirian ke, kerana Allah Ta'ala. Itu dia punya step untuk kita melaksanakan niat. So yang kedua, berkenaan dengan qauli. Okey, qalbi ni kita tahu, qalbi ni pergerakan hati ni adalah satu sahaja, iaitu niat. Yang kedua adalah qauli. Qauli ni adalah perkataan dan bacaan. Apa rukun-rukun yang berkaitan dengan perkataan dan bacaan? Apa yang kita tahu adalah, yang pertama sebelum kita nak baca Al-Fatihah adalah apa dia? Takbir. Supaya ringkas, nombor 2, takbir. Takbiratul ihram. So takbir ni, rukun takbir, rukun qauli ni tidak sempurna kalau kita tak menyebut dan kita tidak membaca Allahu Akbar. So bila mana kalau kita menukarkan bahasa tu pun dia tak melaksanakan rukun qauli tu. Sebagai contoh, kita mengangkat takbir dengan Allah Maha Besar. So rukun tu sudah salah lah. Tak betul dia punya rukun qauli. So takbir ni mestilah dalam bahasa Arab, Allahu Akbar. So bila mana kita bicara pasal rukun, ada yang takbir dia tak didengari oleh telinga dia sendiri. So di mana situ kita boleh tengok kita punya anak-anak, kita punya anak didik, bagaimana dia melaksanakan rukun takbir ni, dengar tak oleh telinga dia sendiri. Kadang-kadang tu sehingga kan telinga dia sendiri tak dengar, so dia tak melaksanakan takbir. Kita boleh test, kita boleh buat praktikal kepada anak-anak kita supaya nombor 1 dan kedua ni adalah dilaksanakan dengan sempurna. Okey, yang ketiga adalah bacaan Al-Fatihah. Tidak sempurna solat itu tanpa membaca Al-Fatihah. So Al-Fatihah ni sangat dititik beratkan. So bila kita waktu kecil lagi kita dah terbiasa untuk dengar bacaan Al-Fatihah ni. So untuk bacaan Al-Fatihah ni kita perlu teliti, kita perlu jelaskan kepada anak kita macam mana bacaan yang betul, dan boleh research macam mana bacaan-bacaan imam-imam dia membetulkan bacaan dia. So Al-Fatihah ni adalah terbahagi kepada rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang perlu didengar sekurang-kurangnya telinga kita sendiri. So tak perlulah sampai kita nak perlu dengar kepada telinga orang lain. Kalau kita tu makmum, tak perlu sampai kita baca kuat. At least kita hanya mendengarkan pada telinga kita sendiri. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang kedua berkenaan dengan rukun qauli, itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ni bacaan selepas daripada iftitah. So iftitah tu adalah sunat. So kita gerak kepada rukun qauli yang ketiga, iaitu tahiyatul akhir. Tahiyat akhir. So, okey. Rukun qauli yang ketiga adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita teladani, kita jelaskan kepada anak-anak kita bahawa bacaan untuk rukun qauli tahiyatul akhir ni mudah dan ringan untuk dihafal. So kita banyak memberatkan pada anak-anak kita ni untuk melaksanakan solat ni secara seperti orang lain buat. So kita tak tekankan kepada anak-anak kita ni rukun yang sepatutnya dia buat. So kalau kita melaksanakan rukun ni
Seolah-olah solat kita tu mudah, simple dan tidak berat untuk orang lain. Mungkinlah di kalangan kita yang tak melakukan solat ni, dia menganggapkan solat ni sebagai benda yang membebankan dia dan menyusahkan dia dan merugikan masa dia. So kita pecahkan, kita rungkaikan rukun yang sepatutnya dilakukan waktu solat ni adalah benda yang sepatutnya kita buat. Benda yang tak patut kita train kemudian. Rukun ni yang patut kita laksanakan atas kewajipan kita. So untuk tahiyat akhir ni kita akan pecahkan kepada dua. Memang tahiyat tu dia terpecah kepada dua, selawat Nabi dan selawat Ibrahim yang penting kita tahu. So cukup sekadar apa yang selepas tahiyat akhir tu kita baca syahadah dan kita baca selawat. Itu sudah mencukupi untuk melaksanakan rukun-rukun. Okey, itu berkenaan dengan rukun tahiyat akhir. So dalam tahiyat akhir ni kita akan menyebut selawat. Allahumma salli ala Muhammad. So tahiyat akhir tu diakhiri dengan selawat, kita dah boleh bagi salam. So perungkaian berkenaan dengan rukun solat ni, kalau kita laksanakan secara rukun sahaja tanpa kita melakukan sunat, dia tak sampai pun 5 minit untuk satu solat tu lah. So pelaksanaan solat ni, kalau kita nak ringankan kita punya beban, kita nak train kita punya, nak rajinnya solat tu, kita perlu train rukun solat kita ni. So kita boleh tahu banyak mana kita solat, letih ke tak yang kita solat tu. So rukun qauli yang seterusnya adalah salam. Okay, salam cukup salam yang pertama sahajalah. So assalamualaikum warahmatullahi, itu saja. Itu adalah rukun. So kalau kita bangun tu selepas rukun salam ni, salam yang pertama tak membatalkan solat. Itu yang kita sangat tekankan kepada para pelajar kita ni, supaya dia memahami rukun tu dulu, barulah dia belajar berkenaan sunat, makruh, perkara apa yang membatalkan solat dia. So kita dah pecahkan kepada 6 bahagian daripada 13 rukun. So kita pergi rukun yang terakhir, iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ni adalah rukun pergerakan dan perbuatan. Memang di dalam solat kita melaksanakan pergerakan, kita melakukan movement. So dekat sini kita amat tekankan, kalau solat tu tak boleh dilaksanakan secara berdiri, boleh dilaksanakan secara baring, boleh dilaksanakan secara duduk. Dan kalau tak boleh duduk, tak boleh baring, boleh dilaksanakan pergerakan mata. So solat ni lebih kepada movement, iaitu pergerakan. Kita tak boleh gerak statik. Kalau kita berdiri saja, kita bagi salam, saya cakap dah solat. So kita tak melaksanakan apa itu yang dikatakan solat. So apa perbuatan, apa pergerakan, apa rukun fi'li yang perlu kita pecahkan dalam rukun solat kita. Yang pertama adalah berdiri betul. Pengistilahan ni mungkin dah lama tukar. Sebelum ni mungkin 90-an dulu kita lebih tertumpu kepada berdiri tegak. Sekarang ni semua buku-buku, terutamanya bila saya tengok dekat buku tahun 3 ada berkenaan dengan rukun solat. Boleh review semua buku rukun solat dalam tahun 3. So untuk sesi pembelajaran 90-an tahun yang lepas, dia tak menggunakan peristilahan berdiri betul, dia menggunakan peristilahan berdiri tegak, kalau tak silap sajalah. So dia tukar ni, baru lagi tukar. So sebelum ni memang kita belajar berdiri tegak. So tegak tu macam mana? Mungkinlah ada perbahasan kat situ, ada isu kat situ kan. Ada pelajar yang berdiri tegak macam ni Ustaz, berdiri betul macam mana. So itulah dia tukar peristilahan itulah. Yang kedua,
adalah rukuk. Okey, pelaksanaan rukuk ni adalah pergerakan yang dilakukan selepas kita berdiri lah. Lepas kita berdiri, kita rukuk. Rukuk bersama tamakninah. Tamakninah tu adalah dalam keadaan, bila kita nak faham tamakninah ni macam mana? Kadang pelajar kita ni bila dia rukuk, dia seolah-olah tak turun habis. Tamakninah ni kita boleh fahamkan, dia seolah-olah kita bawa kereta, kita brake. Brake tu bukan dalam keadaan kereta kita masih bergerak, tapi kereta kita dalam keadaan yang berhenti, kaku. So itulah yang dinamakan tamakninah. Kita tenang. So kita brake, tenang, barulah kita meneruskan pergerakan yang lain. So ada mana yang pelajar sering buat, dia rukuk, dalam masa yang sama dia masih lagi turunkan badan dia. So dia tak sempat untuk dia brake, tak sempat untuk dia menghentikan pergerakan dia tu. Kadang dia main dan sebagainya, dia tak sempat untuk tenang dan tamakninah, terus dia bangun. So dia tak melaksanakan rukuk dia dengan sempurna lah. So yang seterusnya adalah, kita laju sikit berkenaan dengan selepas rukuk adalah i'tidal. I'tidal ni dilakukan selepas kita bangun daripada rukuk. Ini adalah percontohan untuk rukun solat. Ini pun adalah rukun. Bukan bermakna selepas kita rukuk, kita tak bangun-bangun dah, kita terus sujud. So i'tidal adalah terbahagi kepada rukun fi'li di dalam solat. So yang seterusnya adalah berkenaan dengan sujud. Rukun yang seterusnya adalah sujud. So sujud ni, bila kita nak sebut berkenaan dengan sujud, sujud ni mestilah dia menggunakan keempat-empat unsur ni untuk melaksanakan sujud yang sempurna. Yang pertama adalah dahi. Dahi mestilah kena tempat sejadah ke, tempat sujud ke, lantai ke sebagainya. Kalau dahi tak kena pada tempat sujud, tak dipanggil sujud. So dia ada 4 unsur lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tapak tangan. So kalau tapak tangan dekat belakang, so tak dipanggil sujud. So sujud tu tak sempurna dilakukan. Yang ketiga adalah lutut. Kepala lutut ni bertemu kepada tempat kita sujud lah. Seperti lantai, sejadah dan sebagainya. Kalau kita masih mengangkat lutut lagi, tak sempurnalah sujud. Yang terakhir adalah kaki yang ditarik. So tak perlu mengangkat-angkat kaki, lonjak-lonjak kaki, itu tak sempurna solat. So selepas daripada sujud adalah duduk antara dua sujud. So lebih ringkasnya kita boleh faham duduk sujud lah. Duduk sujud. Okey, duduk sujud adalah di antara kedua sujud yang kita lakukan. Jangan tanpa kita, memang kita nak buat dua sujud, tapi kita meninggalkan duduk antara dua sujud ni tidak sempurna. Kita sujud, kita tak duduk antara dua sujud, kita just angkat dahi je, kita sujud yang kedua, itu kita tak melaksanakan rukun fi'li, duduk antara dua sujud. So duduk ni secara istisrash. So kita akan duduk macam mana kita nak duduk tahiyat awal, macam mana kita nak duduk tahiyat akhir. Itu akan disentuh pada topik-topik yang lain lah. So berkenaan dengan rukun fi'li yang lain adalah duduk tahiyat akhir. Kat sini ya. 6. Duduk tahiyat akhir. Okey. Duduk tahiyat akhir ni adalah pergerakan ataupun perbuatan rukun yang perlu kita buat sewaktu kita nak melaksanakan rukun qauli tahiyat akhir. So duduk tahiyat akhir ni tak sempurna tanpa bacaan tahiyat akhir, dan bacaan tahiyat akhir tak sempurna kalau tak dilaksanakan waktu kita duduk tahiyat akhir. Okey, yang terakhir adalah berkenaan dengan tertib.
tertib ni macam mana? Tertib ni kita laksanakan daripada kita mula-mula niat sehinggalah akhir kita bagi salam. So itulah yang dipanggilkan tertib. Tak adalah kita sujud, lepas tu kita tiba-tiba rukuk, lepas tu sekali kita nak bangun, kita nak angkat takbir balik kan. So pergerakan ataupun perbentukan rukun qalbi, qauli, fi'li ni mestilah melalui tertib. So yang dah disusunkan. Yang pertama kita tahulah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga kita baca al-Fatihah dan seterusnya. Yang ni kita pecahkan kepada rukun. Rukun ni saja yang kita boleh dapatkan kepada 13 rukun ni. Kita kira sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 rukun ni akan terbentuknya solat. So hari ni dah habislah berkenaan dengan rukun solat. So kita boleh sama-sama test, praktikalkan, amalikan dekat rumah untuk ibu bapa yang mengikuti sesi pembelajaran online yang disediakan oleh Cawangan Bandar Bukit Mahkota ni. Boleh sama-sama kita telitikan bagaimana praktikal dan amali anak-anak kita menunaikan solat, supaya benda-benda rukun ni dia faham, benda-benda rukun ni dia dapat laksanakan dengan sempurna. Dan itu saja daripada saya, daripada Cawangan Hati Murni Bandar Bukit Mahkota. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.